awal di Sekolah Kebangsaan Kepung. Okay, seterusnya peringkat menengah di SMKA Durian Guling. Okay, seterusnya di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan melaporkan dan penempatan pertama di SMK Gelang Patah, Johor. Okay, seterusnya berpindah ke SMK Tengku Lela Segara, Marang, dan sekarang ini berada di SMK Tun Lanai. Okay, saya mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4 dan 5 dan juga mata pelajaran sejarah tingkatan 4 dan 5. Selain mengajar, saya juga merupakan pemeriksa kertas SPM untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan sejarah. Sudah berkhidmat selama 17 tahun. Dan masih jauh lagi perjalanannya. Okay, terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu. Jadi untuk soalan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Baik, terima kasih saudari Nur Ayu Anissa. Baiklah Cikgu, saya nak tanya beberapa soalan. Soalan saya iaitu bolehkah cikgu berkongsi serba sedikit tentang apa yang membuatkan cikgu mahu menjadi seorang guru? Okey, minat nak menjadi cikgu ni. Yang pertama, saya ni suka sesuatu yang baru dan juga suka berkongsi apa yang saya dapat ni dengan orang lain. Jadi minat untuk menjadi cikgu ini sebenarnya datang ketika saya lihat masa zaman sekolah tu cikgu mengajar dan saya suka. Lepas tu mungkin sebab kerjaya guru ni orang kata dia boleh menjamin masa depan kan. Dulu kan susah nak dapat kerja. Jadi itulah yang mendorong saya memilih kerjaya ini. Baik, terima kasih cikgu. Seperti yang cikgu katakan, kerjaya guru ni dia menjamin masa depan lah, dikatakan menjamin masa depan, dan akhirnya banyak siswaza ataupun mahasiswa-mahasiswa yang menjadikan profesion keguruan ni sebagai rebutan di mana-mana universiti. Baik, kita terus kepada soalan yang seterusnya berkait dengan pernyataan tadi, iaitu apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Ciri-cirinya yang paling penting, kita mestilah boleh menyahut cabaran. Yang kedua, kena sabar banyak-banyak dengan perangai pelajar yang semakin mencabar. Yang ketiga, kita kena ada suka bertanya dengan cikgu-cikgu senior. Maknanya selain suka bertanya, kita boleh mengikuti kursus-kursus. Kalau sekarang ni banyak kan, melalui YouTube. Maknanya tidak bergantung kepada kemahiran kita sahaja. Yang paling penting kena adanya. Contohnya macam cikgu baru ni, dia kena ada sifat merendah diri dengan cikgu senior. Maknanya kita jangan ada sikap sombong. Lepas tu kita boleh beri kerjasama antara satu sama lain. Lepas tu kita boleh berbincang. Kalau macam saya mengajar tingkatan 5 kan. Digalakkan kepada bakal-bakal cikgu ni, kalau ada peluang mengajar tingkatan 5, tahu dah cabaran dia menjadi pemeriksa. Sebabnya apa yang
kita belajar semasa di universiti takkan sama apabila kita berada di sekolah. Jadi pengalaman jadi orang kata persiapan mental dan fizikal tu penting. Ada lagi? Baiklah, dapat disimpulkanlah bahawa ciri kepribadian seorang guru berjaya ini dia mestilah berkait dengan bukan saja diri sendiri, melainkan dengan guru-guru yang lebih berpengalaman juga lah kan, jadi boleh disimpulkan gitu. Betul. Kena rajin bertanya lah kan. Maknanya kita ni berkata ada sifat rendah diri walaupun kita rasa yang kita buat tu betul, tapi kena tanya pendapat orang lain. Maknanya jangan buat kerja ikut suka kita je. Lepas tu kena terimalah tugasan apa yang diberikan. Jangan menolak tugas. Itu yang penting. Lepas tu pelajar sekarang ni tak sama dengan kita dulu. Untuk pelajar pula ragam dia lain sekarang ni. Yang tu kena ada banyak sabar. Itu je. Baik, terima kasih. Sungguh pencerahan yang begitu bermanfaat. Saya teruskan dengan rakan-rakan saya yang lain. Baiklah, terima kasih kepada saudara Aidil. Seterusnya soalan sebagai bakal guru, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang tu sebelum masuk dalam bidang perguruan ini? Untuk bakal cikgu, yang pertama kena buat persiapan lah, persediaan lah. Yang kedua tu persiapan dari segi mental. Mental kena kuat. Lepas tu usia kita kan muda lagi kan. Jadi kena ni lah, kalau rajin tu boleh ikuti kursus. Sekarang ni kan banyak kursus percuma kan untuk sesi pedagogi. Pertama sekali saya pun masih belajar lagi. Pertama sekali macam mana cara nak mengajar untuk sukatan baharu kan. Yang ketiga, jangan mudah putus asa. Itu utamanya apabila kita tahu nanti kita akan posting dekat sekolah mana-mana kan. Persiapan mental tu kena ada lah. Ada lagi? Untuk soalan yang seterusnya, apakah ciri atau sifat yang perlu cikgu rasakan untuk semai dalam peribadi seseorang guru yang unggul? Sifatnya kena sabar kuat-kuat. Zaman sekarang ni kena sabar kuat-kuat. Kena banyakkan sabar. Lepas tu kena tanamkan dalam diri kita nak membantu pelajar kita. Pertama sekali untuk subjek bahasa Melayu ni, kita nak bantu pelajar kita nak dapatkan sijil SPM. Untuk grade, untuk dapatkan grade yang cemerlang tu boleh letak tepi dulu. Kiranya kena ada persiapan yang tu lah. Sebabnya takut nanti apabila awak posting atau akan kejunda. Ada lagi? Seterusnya siapa lagi? Cikgu, saya akan tanyakan soalan seterusnya. Apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Yang ni panas sikit lah ya kan. Yang ni yang paling utama, jangan ada perasaan sombong. Sesuai lah dengan peribahasa. Masuk kandang kambing mengembek kan. Masuk kandang kerbau menguap. Kena pegang yang tu. Walaupun kita tak suka apa-apa, kena ikut je.
pendamlah dulu apa yang kita tak puas hati ke, kita tak serasi ke, biarkan tepi dulu. Itu yang paling penting. Lepas tu orang kata cubalah wujud orang kata hubungan. Maknanya kita cari satu hubungan yang erat. Okey, antara kita sesama rakan sekerja kita, sesama kumpulan kita. Okey, jangan ada, kalau boleh tu, janganlah ada perasaan tak puas hati ke, rasa macam geram ke kan. Itu kita tolak tepi dulu. Yang penting orang kata kita pandai menyesuaikan diri kita. Okay, jelas? Yes. Jelas cikgu. Satu lagi soalan. Apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru akan datang? Okey, kepribadian guru akan datang. Yang pertama tu saya harapkan cikgu bakal datang ni orang kata apa dia sabar menghadapi kerenah pelajar. Lepas tu buatlah sesuatu yang boleh menarik pelajar untuk terus maju ke hadapan. Lagi satu, kita sebagai seorang pendidik ni jangan ada sikap mudah putus asa. Lagi. Selamat pagi cikgu. Soalan terakhir daripada kami. Apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal guru profesional? Nasihatnya. Nasihatnya nanti kalau dah ditempatkan di sekolah, jangan terkejut dengan budaya yang banyak kerenahnya. Cuba pelajari, cuba hadapi semua itu dan kita cuba menyesuaikan diri dengan perbezaan budaya. Nanti tak semestinya kamu semua ni akan ditempatkan dari sekolah yang sama kan. Mungkin yang akan dapat siapa-siapa yang dapat sekolah berasrama penuh ataupun sekolah college vocational dengan sekolah harian biasa, cabarannya cukup berlainan. Masa itulah kita kena adakan anjakan paradigma. Apa yang perlu kita buat? Kita kena yakin. Kita kena yakin dan terima. Mungkin kenapa kita terpilih ditempatkan di situ. Terimalah dengan hati yang terbuka. Apabila berhadapan dengan pelajar pula, terutamanya untuk pelajar kelas belakang. Bukan kelas hadapan lah. Kelas belakang ni, di situ kita memerlukan satu tahap kesabaran yang cukup tinggi. Terutamanya macam mana kita nak menarik pelajar ni yang berlainan latar belakang kan. Ada yang ada masalah keluarga, ada yang tak minat datang ke sekolah. Apa yang penting kita kita tahu masalah pelajar, tapi dalam masa yang sama kita perlu kena ada sikap tegas kita. Sebab apa kena ada tegas ni? Sebab walaupun kita nak rapat dengan pelajar, kita nak ada hubungan baik dengan pelajar, tapi tak boleh kita biarkan pelajar ni pijak kepala kita.
kalau kita tak ada hubungan yang rapat, macam kalau kita tak faham masalah dia, tu pun satu masalah sukar untuk kita nak mengenali dia. Tapi kena ingat, kena ada, biar ada kata apa dia, jarak, tak ada gap antara pelajar dan juga cikgu. Ya, ada lagi? Okey, baiklah cikgu. Okey, dekat sini saya akan simpulkan terus. Daripada sesi wawancara sebentar tadi, banyak ilmu baharu yang kita boleh perolehi daripada Cikgu Mariza. Jadi banyak juga nasihat yang cikgu dah berikan kepada kami sebagai bakal guru kelak. So semoga ilmu-ilmu yang cikgu bagi, yang cikgu pesan tu dapatlah kita guna pakai dengan baik supaya kita dapat mendidik anak bangsa dengan cemerlang. Jadi baiklah, terima kasih cikgu. Sesi wawancara kita telah selesai. Terima kasih dan maaf daripada pihak kami jika ada kekurangan dan kesilapan. Okey. Assalamualaikum. Mana Fairuz? Yang mana Fairuz? Okey. Saya. Lalu pula. Okey. Macam mana nak mula dulu? Tak apa. Sudah boleh apa tu? Okey, kita boleh mula sekarang Okey. Okey, Simple je ya. Ya. Okey, yang dihormati Cikgu Sarimah binti Arifin yang merupakan guru kaunseling di SMK Bukit Payung dan juga rakan-rakan sekalian. Pertama sekali, ribuan terima kasih diucapkan kepada Cikgu kerana sudi turut serta dalam wawancara ini. Saya meminta izin untuk iaitu KPG 3013 Insan Guru Profesional. Sebelum kita bermula, bolehlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurhuda binti Muhammad Ali Osman. Okey, Nurhuda. Saya Revika Justin. Okey, Revika. Nurhuda, Revika. Fairuz. Okey. Saya Muhammad Adil Adam Shah bin Baharudin. Okey. Asal daripada mana? Ya, cikgu. Awak asal daripada mana? Saya asal Sabah. Okey. Baiklah, bagi soalan pertama, bolehkah cikgu ceritakan sedikit tentang latar belakang cikgu? Okey, dan selamat malam untuk Revika. Baiklah, Cikgu Sarimah binti Arifin, Cikgu Guru Bimbingan dan Kaunseling. Dengar tak suara cikgu? Dengar. SMK Seri Payung, Marang, Terengganu. Okey. Sekarang ni nak cerita latar belakang tentang pendidikan ke, tentang keluarga ke, macam mana? Semua boleh, mana-mana. Okeylah Okey, baiklah. Bagi latar belakang keluarga, cikgu berasal dari negeri Johor. Cikgu mendapat pendidikan di Muar Johor daripada kecil lah sehingga tingkatan 6. Okey, lepas tingkatan 6 cikgu memasuki mata perguruan iaitu institut IPSI dulu. IPSI dipanggil IPSI. Institut Pendidikan Sultan Idris. Okey. Selama 2 tahun.
selepas itu cikgu pun menyambung pengajian cikgu di peringkat ijazah. Okey. Di peringkat ijazah selama 3 tahun di bidang di bidang bimbingan dan kaunseling. Okey. Selepas tu cikgu ditempatkan di sekolah menengah pada tahun 2008 di SMK Pengkalan Berangan dan seterusnya ke SMK Tun Telanai. Pada tahun 2013 cikgu menyambung pengajian lagi peringkat sarjana bimbingan dan kaunseling mendapat beasiswa hadiah latihan persekutuan. Okey, cuti belajar bergaji penuh selama 2 tahun dan ditempatkan di SMK Seri Payung. Okey, cikgu masa mata cikgu mengajar subjek bahasa Melayu, biasalah tu bahasa Melayu, sains, matematik dan sebagainya selama 10 tahun dan sekarang ni jadi guru bimbingan dan kaunseling lebih kurang pengalaman cikgu, latar belakang cikgu sebagai guru dan latar belakang cikgu sebagai dalam keluarga. Cikgu mempunyai 5 orang cahaya mata. Okey. Ya. Itu je lah. Nanti cikgu boleh ceritakanlah yang seterusnya. Okey. Baiklah, terima kasih cikgu. Okey. Menarik ya latar belakang cikgu. Okey, soalan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Stop. Selamat petang cikgu. Okey, selamat petang Ravi. Okey. Soalan daripada saya. Boleh cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu mahu menjadi seorang guru? Okey. Cikgu, apa yang cikgu boleh kongsikan apa cikgu nak menjadi seorang guru sebab cikgu minat untuk menjadi seorang guru daripada kecil rasanya, daripada masa sekolah rendah pun minat dah untuk menjadi seorang guru ni. Jiwa untuk menjadi guru ni mesti ada. Kalau tak ada jiwa menjadi guru ni sejak daripada awal, sukar untuk menjadi guru sehingga macam mana? Sehingga umur sekarang lah. Awak berlima ni minat dah jadi guru masa kecil-kecil ke macam mana? Ke sebab mohon je? Minat cikgu, minat. Semua minat kan? Okey. Begitulah cikgu. Cikgu maknanya latar belakang cikgu, ahli keluarga cikgu, ibu bapa cikgu adalah peneroka Felda. Maknanya cikgu ada kakak seorang cikgu. Jadinya cikgu tengok dia cikgu minat sangat dengan cikgu ni. Masa kanak-kanak tu suka sangat main cikgu-cikgu tu dengan kawan-kawan, ngajar-ngajar. Kawan-kawan lain jadi anak murid, ambil papan hitam tu, bukan dulu pakai je papan hitam kan, saja main pondok-pondok itu. Gitulah. Okey, itu je lah. Okey. Okey, seterusnya apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Okey, ciri-ciri kepribadian seorang guru yang berjaya, pertamanya pribadi cikgu tu lah sendirinya. Cikgu tu perlu mengambil berat tentang pelajar. Pelajar adalah core business terpenting sekali di sekolah.
Maknanya tanpa pelajar tiadalah guru kan. Okey, pelajar adalah orang yang terpenting sekali di dalam dunia pendidikan ni. Maknanya kita perlu mengambil beratlah tentang diri pelajar tu. Okey, lepas tu ciri-ciri yang ada seorang guru bagi mendidik anak bangsa ni, guru tu perlu ada pengetahuan dan kemahiran lah. Sekejap Okey, pengetahuan dan kemahiran maknanya guru tu pakar dalam subjek apa? Contohnya Fairuz, subjek apa awak ni? Bidang apa? Meja awak bidang apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni siapa tadi tu? Kawan-kawan lain semua bahasa Melayu ni ke? Bahasa Melayu semuanya. Oh, semua bahasa Melayu. Okey. Jadi kena pakar lah. Nanti kena pakar dalam bidang bahasa Melayu. Okey. Dan mahir untuk menguruskan segala masalah lah tentang bahasa Melayu ni ya. Macam cikgu kena mahir dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Maknanya budak yang ada masalah ataupun budak yang tak ada masalah pun, budak yang perlu bimbingan kerjaya hadir ke bilik bimbingan dan kaunseling, kita perlu beri pengetahuan dan bimbingan kepada mereka. Macam awak bidang bahasa Melayu yang terlalu penting kan, terlalu penting untuk calon SPM. Kalau tak lulus bahasa Melayu dan sejarah, pelajar tak dapat CJ. Jadi awaklah tunggak utama untuk pelajar-pelajar SPM. Bukannya maknanya bermula daripada skor rendah sehingga tingkatan 5. Pelajar bahasa Melayu terlalu penting. Okey. Yang ketiga, komunikasi. Ciri-ciri penting seorang guru ni perlu ada komunikasi. Seorang guru ni perlu berkomunikasi yang berkesan dengan guru, antara pihak pengurusan, antara dengan anak murid. Jangan pergi, contohnya lah awak pergi latihan yang 2 minggu ataupun 4 minggu awak pergi ke sebuah sekolah tu, awak pun senyap aja. Senyap. Tiada komunikasi yang dengan guru-guru yang lama, yang veteran dan sebagainya. Jadi kita sebagai yang baru ni perlulah bertegur sapa, berkomunikasi dengan berkesan lah dengan guru-guru yang ada di sekolah itu. Okey. Lepas tu kita perlu ciri-ciri guru ni perlu ada potensi lah untuk macam awak guru bahasa Melayu perlu perlu berinovasi. Buatlah sesuatu yang inovasi lah. Sesuatu alat bantu mengajar yang lebih dinamik ke. Boleh, maknanya seluruh Malaysia boleh guna ke, ataupun kalau tak seluruh Malaysia pun seluruh sekolah tu boleh guna ke dan sebagainya, dah boleh menimbulkan impak yang positif dan boleh membawa keputusan PSA yang cemerlang ke, insya-Allah. Okey. Tu je lah cikgu boleh kongsikan tentang ciri-ciri guru yang berkesan tadi. Banyak lagi sebenarnya, tapi tu je lah cikgu boleh kongsikan. Terima kasih cikgu. Seterusnya soalan saya, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seseorang guru tu?
Okey, ciri kepribadian yang macam mana ni? Negatif lah ni. Ya, negatif. Ke macam ni? Ciri kepribadian negatif ni, awak rasa macam mana awak negatif ni? Negatif ni tak boleh sombong kan? Kurang tidak boleh sombong. Maknanya hubungan tadilah, komunikasi tadi okey, lepas tu yang keduanya negatif ni maknanya malas. Malas buat sesuatu. L aku baru ingat. Lesu, letih, beri kerja je, pihak pengurusan beri kerja ataupun ada majlis sesuatu, ada program ke, ada majlis ke, dapat aja jawatan kuasa kerja je. Terus apa? Terus memberontak lalu, marah lalu. Lesu, letih, terus malas nak buat. Tu ciri-ciri yang negatif lah. Lepas tu kurangnya pengurusan bilik darjah. Bilik darjah terlalu penting kan untuk guru. Jadi yang negatifnya maknanya pengurusan bilik darjah lah. Bilik darjah jadi nak uruskan pelajar tu. Maknanya kita tak boleh nak kawal pelajar bila duduk dalam kelas tu. Itulah pentingnya ilmu pedagogi. Okey, yang seterusnya kurang pengetahuan, maknanya yang negatif ni dia macam nak kata ada ilmu-ilmu baru ni ya kurang nak belajar. Kan? Contohnya sekarang ni zaman digital, IT, maknanya perlu sangat sekarang ni buat video lah, buat yang TikTok ke apa ke kan, pelajar-pelajar suka. Jadi kena belajar lah. Kadang cikgu negatif ni, malas lah. Tidak. Okey. Apa lagi ya? Guru ni kadang yang negatif ni kurang komitmen lah kerja. Kurang komitmen. Lepas tu kurang berketerampilan dalam membuat sesuatu kerja tu. Dan lepas tu yang negatifnya kadang ia melayan pelajar ni lah. Kadang cara layanan kepada pelajar tu kadang menjadi negatif kepada sesuatu yang negatif. Okey, jelas. Cikgu boleh nak jelaskan. Baik, cikgu kita telah dengar apa sifat yang tidak perlu ada pada seorang. Dan soalan saya yang seterusnya, boleh dengar cikgu? Boleh. Okey, Ini daripada Sabah kan daripada UPSI? Saya sekarang dekat UPSI. Tapi dekat UPSI, dekat Perak. Lainnya macam tak kurang jelas. Itulah. Dulu Okey, sewa. teruskan. Okey, soalan saya yang seterusnya, apakah sifat yang perlu disemai atau yang perlu ada untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Itu soalan saya. Untuk menambah sifat yang baik, mana pen untuk kepribadian guru yang unggul. Ya, cikgu. Guru abad 21 lah ni.
Awak rasa guru abad 21 ni macam mana? Perlu menyayangi pelajar, perlu menggunakan teknologi lah. Sekarang ni teknologi lah penting sekali. Sebabnya sekarang ni semua online. Semua sistem online. Nak download soalan peksa pun online ni. Nak beri sekarang yang terkini nak beri TP peperiksaan. Penilaian peperiksaan ni nak beri TP 1, TP 2, 3, 4, 5 dan 6 semuanya secara online sekarang ni. Guna sistem IDME. Cikgu, guru-guru kelas sekarang ni dan guru mata pelajaran sedang bekerja keras lah sekarang ni, tengah menanda kertas ujian akhir semester untuk 2022. Yang baru berakhir rasa minggu ni, yang baru berakhir seminggu ni dan akan letak TP berapa-berapa untuk pelajar. Ikut peratusan markah ya. Tak ada dah macam dulu boleh letak aja. Sekarang ni semuanya secara online. Okey. Guru unggul lagi perlu suka murid lah tadi, sebab murid adalah pelanggan yang utama kita. Suka tak suka memang murid tu adalah anak murid kita. Macam mana sekalipun kita kena ajar dia. Okey. Guru biasa pun boleh memang perlu ada kemahiran untuk membimbing pelajar. Kemahiran kaunseling pun kena ada asasnya. Kena ada je. Awak belajar tak? Bimbingan kaunseling ke tak belajar? Belum lagi. Tak belajar ya? Okey. Kejap. Oh sorry kejap. Anak ada kawan ni datang. Okey. Guru abad ke-21 tadi ya. Okey, guru abad ke-21 perlu ini tadi sistem peperiksaan tadi sistem online tadilah, sistem peperiksaan, sistem apa semua secara online Okey. Sekarang awak sekarang ni perlu belajar budaya, perlu ada budaya kerjasama tu memang perlu ada dah kan. Budaya kreativiti, inovasi. Sekarang ni banyak ada untuk kemenjadian murid. Perlu ada. Sekarang ni semua dalam pendidikan sekarang ni difokuskan kepada pelajar. Semuanya pelajar yang laksanakan. Guru sebagai mentor, pembimbing sahaja. Jadi guru yang sebagai pembimbing perlu berilmu. Okey. Okey, satu lagi guru perlu memahami perkembangan dan menyayangi pelajar. Sebab cikgu dari sudut guru bimbingan kaunseling Okey. Psikologi pendidikan merupakan kepentingan bagi seorang guru
untuk faham dan perkembangan muridnya serta mampu menyayangi. Kena sayang murid. Menyayangi murid seadanya. Guru abad ke-21 seharusnya mampu untuk menilai perkembangan murid sesuai dengan kebolehan mereka. Murid ni sebenarnya ada pelbagai kebolehan. Dia ada kebolehan dalam bidang sukan, dia ada kebolehan dalam bidang koakademik, ada bidang-bidang koakademik, contohnya bidang tarian, syarahan dan sebagainya. Sekolah perlu gilap sahaja. Kadang-kadang tak nampak kan, kita biarkan je. Sebenarnya dia ada potensi untuk bakat yang ada dalam dirinya. Okey. Guru abad ke-21 ni berupaya untuk memahami psikologi pembelajaran bagi para pelajarnya. Hanya dengan memahami bagaimana minat dan respon pelajar ketika belajar, maka akan membantu seseorang guru itu berfungsi dengan lebih baik sebagai seorang pendidik. Okey. Tadi cikgu ada maklum tentang pedagogi ya. Guru abad 21 ni haruslah mahir dan menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang betul semasa menjalankan PDP. Untuk melawat sekarang ni tak ada PDPR. Masa COVID-19 hari tu kawan-kawan awak yang senior-senior awak yang kena pergi latihan ngajar, kena buat mengajar menggunakan Google Meet dan sebagainya. Okey. Lagi apa lagi untuk guru abad 21 ni? Penggunaan teknologi tadilah. Teknologi memang tidak dapat dinafikan. Teknologi lah yang paling penting sekarang ni. Dulu masa zaman cikgu baru posting dulu, guna projektor tu, projektor panca tu, paling hebat sekali kan. Luki-luki dekat tu, luki-luki, lepas tu panca, macam hebat sangat masa tu. Tak ada laptop masa tu, tak ada komputer masa tu. Lepas tu keluarlah komputer, lepas tu laptop. Dan sekarang ni ada dah laptop, komputer dah pelbagai aplikasi pula. Aplikasi macam-macam boleh kan, buat video dan sebagainya. Yang menarik perhatian pelajar. Maknanya pelajar tu tak bosan. Lagi-lagi awak ni muda-muda ni lagi 20-an ni mesti pandai buat video je macam-macam jenis kan. Angkat sana, angkat sini ke apa. Ni sem berapa ni semua ni? Awak sem berapa? Sem 5. Sem 5. Cikgu sem 6 praktikum lah. Cikgu. Praktikum berapa bulan? 2. Okey. Nanti maknanya awak akan pergi ke sekolah lah. Maknanya awak akan mengaplikasikanlah ilmu yang awak ada tu. InsyaAllah. Okey. Ada soalan seterusnya. Baiklah, soalan seterusnya, apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru akan datang? Macam mana Fairuz? Kepribadian? Apakah harapan tentang kepribadian guru akan datang? Okey, harapan cikgu kepribadian akan datang. Okey, harapan cikgu kepribadian guru akan datang macam awak ni lah. InsyaAllah akan ditempatkan
dia akan ditempatkan 2 tahun akan datang, insyaAllah. Bahasa Melayu adalah subjek yang penting untuk ditempatkan di mana-mana sekolah di seluruh Malaysia ini. Okey. Harapannya perlu peka lah kepada perubahan semasa ni. Peka pada perubahan maknanya peka dan perlu bertindak dengan apa-apa perubahan yang ada di persekitaran dunia pendidikan ini. Selalu berubah. Macam-macam perubahan akan berlaku. Okey. Yang kedua, harapannya guru-guru baru ni nanti supaya positif lah kepada pelajar. Jangan bila tengok pelajar tu terus labeling yang negatif sahaja kepada pelajar tu. Ya, sebagai anak didik kita, kita cuba positifkan, cuba kita asuh dia, insya-Allah dia akan menjadi anak yang terbaik. Okey. Seterusnya, sebagai guru kita akan datang, kita perlu sentiasa cakna kepada pelajar. Cakna ni maknanya beri perhatian lah. Perhatian ni maknanya beri guru, seperti macam guru penyayang tu lah yang cikgu beritahu tadi tu, maknanya kalau ia tak hadir ke sekolah, contohnya macam cikgu guru bimbingan kaunseling tak hadir ke sekolah, kena perlu telefon. Sebab apa tak hadir ke sekolah? Mungkin ada masalah keluarga. Dalam hidup seseorang ni pelbagai masalah akan dihadapi ya. Pelajar menghadapi pelbagai masalah. Okey. Kita maknanya pelajar yang bermasalah ni kita kena tolong dia. Kena tolong dari segi keuangan ke, daripada segi bantuan dan sebagainya. Okey. Lagi apa ya? Okey, guru akan datang ni supaya kita bekerja ni perlu ada kejujuran lah dalam kerja ni. Kejujuran tu penting dalam kerja. Kejujuran, keikhlasan untuk mendidik anak bangsa supaya menjadi modal insan yang berguna, yang ideal. Masa depan lagi untuk awak jadi pendidik 20-30 tahun akan datang lagi mencabar lagi. Bagi cikgu dah merasai cabaran-cabarannya, awak lagi lagi akan datang pasti akan cabaran tu lebih lagi. Jadi sebagai guru, sebagai bakal guru perlu tabah. Perlu tabah dugaan yang datang daripada pihak pengurusan, dugaan daripada guru-guru, dugaan daripada pelajar, ibu bapa dan dugaan daripada pelajar itu sendiri. Macam-macam. Kadang-kadang kita sentuh je pelajar tu. Kadang dia balik buat cerita lain pula. Kita kadang niat nak membantu. Ada ibu bapa yang tidak boleh menerima. Itulah dekat sekolah, contohnya awak sebagai guru bahasa Melayu, bukan setakat guru bahasa Melayu saja nanti, macam-macam jawatankuasa nanti kan, kebajikan lah, jawatankuasa kantin lah, jawatankuasa apa lagi, jawatankuasa dakwah lah, jawatankuasa
co-curriculum dan sebagainya. Jadi kerja tidak menentu masa. Tiada overtime kerja cikgu ni. Tiada. Jadi harapan supaya guru ni buat kerja secara, guru yang akan datang ni buat kerja secara kena ikhlas. Beritahu tu jujur dan ikhlas. Itulah yang cikgu boleh beri penerangan ke maklumat tentang kerjaya guru yang sangat mulia ini. Okey, baiklah, terima kasih kepada rakan kita iaitu Fairuz. Jadi ini soalan terakhir cikgu. Apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional akan datang? Okey, nasihat cikgu kepada bakal guru yang akan datang supaya bekerjalah dengan secara profesional. Akan datang supaya bekerja secara profesional mengikut apa yang awak yang telah pelajari, dan nilai-nilai kemanusiaan tu perlu ada bila mendidik pelajar di sekolah itu. Okey, itu je lah yang cikgu boleh bagi nasihat kepada awak supaya menjadi ingatlah tentang falsafah pendidikan negara itu. Berlandaskan kepada falsafah pendidikan negara. Okey. Itu je lah yang cikgu boleh beri maklumat kepada awak semua ni. 5 orang ni. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu atas nasihat. Okey, terima kasih jugalah sebabnya sudi menemu ramah cikgu ni, mewawancara cikgu ni. Cikgu ni taklah buat ni mana sangat. Okey. Tapi terima kasihlah atas kepercayaan Fairuz dan rakan-rakannya lah untuk menemu ramah cikgu. Okey, cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Ni kita bertemu di alam maya. Okey, insya-Allah satu hari nanti kita bertemu di secara bersemuka, dan cikgu doakan supaya awak boleh belajar sehingga ke tahap yang lebih tinggi lagi. Okey. Dulu cikgu belajar dekat IPSI, degree di UPSI dan sarjana apa di UPSI juga. Jadi cikgu memang bernaung di bawah UPSI. Jadi cikgu memang setiap tahun lah pergi ke UPSI tu. Okey. Jadi awak kena cintailah dunia pendidikan kalau untuk menjadi guru yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baiklah. Daripada wawancara tadi dapat disimpulkan banyak nasihat dan juga ilmu yang diperoleh. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh cikgu dapat kami gunakan sebagai persediaan kami menjadi bakal guru nanti. Semoga ilmu yang dikongsi dapat kami gunakan dengan baik dalam mendidik pelajar pada masa akan datang. Sesi wawancara telah pun selesai. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesilapan sepanjang wawancara berlangsung. Terima kasih cikgu daripada pihak kami. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aidil Adamsyah bin Baharudin, memegang nombor matrik di 2020-1093325, merupakan pelajar KPG A305 kumpulan I, Insan Guru Profesional. Saya ingin membuat sedikit refleksi secara ringkas tentang wawancara insan guru profesional, iaitu guru IGP bidang Puan Maliza Mahat dan guru
IGP bukan bidang Puan Sarimah binti Arifin. Semasa mengadakan sesi wawancara, banyak ilmu pengetahuan yang saya perolehi daripada guru yang diwawancara. Antaranya termasuklah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru, ciri kepribadian yang perlu ada sebelum seorang itu menceburi profesion keguruan, ciri yang tidak perlu ada pada seorang guru, dan ciri yang perlu disemai daripada seorang guru yang unggul, serta banyak lagi ilmu pengetahuan. Itu sahaja. Melalui wawancara tersebut, saya juga belajar sifat kreatif. Dalam menempuh arus kemodenan ini, guru seharusnya lebih kreatif dan berinovatif dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar. Guru seharusnya memanfaatkan teknologi canggih kini agar dapat menyalurkan ilmu dan mencurahkan bakti kepada pelajar sehingga mereka berjaya. Saya juga berharap dengan adanya ilmu yang telah saya perolehi daripada sesi wawancara tersebut akan dapat menjadikan saya seorang yang lebih baik dan menjadi seorang yang cemerlang, gemilang dan terbilang pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Naufairuz binti Hassan bernombor matrik di 202010933296. Sebagai seorang bakal guru untuk mendidik dan mengajar murid ke arah kebaikan, maka dalam diri seseorang guru itu perlu adanya kepribadian yang baik. Hal ini dikatakan sedemikian kerana guru adalah model ataupun contoh teladan dalam kemenjadian murid di sekolah. Selepas wawancara bersama guru bahasa Melayu dan guru lain yang berpengalaman, banyak ilmu yang telah diberikan. Antaranya ialah kepribadian yang perlu diterapkan dalam diri bakal seseorang guru, iaitu sikap baik hati, bersopan santun, amanah dan tidak sombong. Sebagai seorang bakal guru juga, kita sepatutnya bersedia sentiasa menambah ilmu pengetahuan, iaitu menjalankan kursus-kursus yang telah disediakan, menjaga hubungan baik antara murid dan guru dan sebagainya. Nasihat yang telah diberikan juga mengharapkan bakal guru abad ke-21 ini menggunakan pedagogi yang berkesan dan menghayati falsafah pendidikan negara sebagai rujukan pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayu Anissa binti Muhammad Fakhruazi, memegang kad matrik di 20201091039297. Melalui sesi wawancara bersama IGP bidang Puan Maliza Mahal dan IGP bukan bidang Puan Sarimah binti Arifin, saya akan membuat refleksi secara individu berkaitan apa yang saya telah perolehi daripada sesi wawancara yang telah dijalankan. Melalui sesi wawancara kedua-dua insan guru profesional IGP tersebut, pelbagai perkara baru yang telah saya perolehi daripada mereka. Antaranya, saya dapat belajar bahawa untuk menjadi seorang guru, kita perlu bersikap menyayang terhadap pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap tersebut perlu ada dalam setiap seseorang insan yang bergelar guru. Seorang guru juga perlu mengambil berat terhadap pilihan anak-anak pelajar di sekolah. Guru merupakan ibu bapa kepada pelajar. Kedua-dua IGP juga banyak memberikan nasihat kepada kami. Saya salah seorang yang sangat terkesan dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh mereka. Mereka berkata, pekerjaan guru ini adalah suatu perkara yang mulia. Mendidik dan memberikan ilmu kepada anak bangsa ini satu perkara yang dituntut, terutamanya dalam agama Islam. Walaupun begitu, terdapat juga beberapa masalah yang saya hadapi sewaktu menjalankan wawancara IGP. Antaranya ialah semasa memulakan sesi wawancara, saya memulakan dengan percakapan yang agak laju. Saya merasakan faktornya adalah disebabkan perasaan takut, berdebar dan tidak yakin ketika hendak memulakan sesuatu program. Oleh itu, ini merupakan satu pengajaran dan peringatan baru buat diri saya. Kemudian, antara penambahbaikan dan tindakan yang saya boleh lakukan kepada diri saya adalah dengan sentiasa berfikir positif, yakin kepada diri sendiri dan sentiasa bersedia dengan sepenuhnya agar dapat memberikan soalan dengan lebih jelas dan teratur. Akhir sekali, saya bersyukur kerana dapat melaksanakan sesi wawancara IGP ini bersama dua orang guru yang sangat hebat dan memberi inspirasi kepada saya serta rakan-rakan saya. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah khusus ini, iaitu Dr. Zulkifli bin Yaakob, kerana memberikan peluang kepada saya dan rakan-rakan untuk melaksanakan tugas ini, iaitu mewawancara IGP dengan baik. Tidak juga lupa kepada rakan-rakan yang memberikan kerjasama semasa melaksanakan tugasan wawancara IGP ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Huda binti Muhammad Ali Osman dengan nombor matrik di 202010093400, pelajar semester 1 sesi 2022-2023 bagi program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian. Melalui wawancara yang telah dijalankan, saya akan melakukan refleksi berkenaan wawancara tersebut. Berdasarkan sesi wawancara yang telah dilakukan, saya mendapat banyak ilmu dan juga pengetahuan yang baharu. Antaranya adalah untuk menjadi seorang guru, saya haruslah tabah. Dalam perjalanan menjadi seorang guru, banyak dugaan dan juga cabaran sama ada daripada pelajar, ibu bapa, guru ataupun pihak atasan. Dengan mempunyai sifat yang tabah, dapat memastikan saya menjadi seorang guru yang mampu melakukan apa sahaja dengan mudah dan tanpa putus asa. Ini dapat melatih diri saya untuk menjadi kuat dalam menghadapi dunia pendidikan pada masa akan datang. Selain itu, untuk menjadi insan guru profesional, saya harus mempunyai sifat yang rendah diri dan sering bertanya, terutama dengan guru senior. Hal ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan saya sebagai bakal guru dan juga dapat mengeratkan hubungan dengan guru yang lain.
Sifat sombong juga hendaklah dielak agar hubungan dengan rakan sekerja dapat diwujudkan dengan harmoni. Sebagai guru perantis juga, saya hendaklah melakukan persediaan yang maksimal untuk menjadi insan guru profesional yang cemerlang. Begitu banyak nasihat yang telah diberikan oleh insan guru profesional bidang iaitu Puan Maliza Ma'had dan juga insan guru profesional bukan bidang Puan Salimah binti Arifin. Segala ilmu serta nasihat yang telah diberikan oleh mereka akan saya gunakan dengan sebaik mungkin untuk saya menjadi pendidik yang cemerlang pada masa akan datang. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada Dr. Zulkifli bin Haji Yaakob selaku pensyarah bagi kursus ini iaitu KPG 3013 insan guru profesional yang telah mendidik dan mengajar kami untuk menjadi seorang guru yang hebat. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kumpulan yang memberikan kerjasama dan usaha yang baik dalam melaksanakan wawancara ini. Salam sejahtera, nama saya Revika Justin dengan nomor metrik D20201093328 merupakan pelajar semester 1 sesi 2022-2023 bagi program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian. Melalui sesi wawancara bersama IGP Bidang Puan Maliza Ma'had dan IGP bukan bidang yaitu Puan Salimah binti Arifin, saya telah membuat refleksi berkaitan apa yang telah saya pelajari daripada IGP yang dapat membentuk diri saya menjadi insan guru yang profesional di kemudian hari. Kedua-dua IGP sering mengatakan tentang teknologi yang kini diaplikasikan di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah, di mana terdapat masalah bahwa ada guru yang tidak mau mempelajari cara untuk mengaplikasikan teknologi di dalam sesi PDP dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak sepatutnya ada pada diri seorang guru. Oleh yang demikian, sebagai guru yang akan mendidik anak-anak bangsa di masa akan datang, saya mulai bermotivasi untuk mempelajari dan menguasai teknologi sepenuhnya agar dapat menghasilkan suatu bahan bantu mengajar bagi menarik minat pelajar untuk belajar. Sebagai seorang guru perantis, terdapat banyak persoalan yang timbul tentang ciri kepribadian yang seharusnya ada pada diri saya agar layak dipanggil sebagai insan guru profesional di suatu hari nanti ketika saya menjadi seorang pendidik di sebuah sekolah. Namun, melalui sesi wawancara kali ini, saya dapat mengetahui ciri-ciri kepribadian yang seharusnya ada dan tidak ada dalam diri seorang guru. Sebagai guru, saya diajar oleh IGP untuk tidak bersikap sombong dengan warga-warga sekolah, sebaliknya harus merendah diri dan sentiasa rajin bertanya kepada guru-guru yang berpengalaman. Seterusnya, IGP juga mengajar saya untuk sentiasa peka kepada perubahan-perubahan semasa yang tentunya juga dialami oleh pelajar. Maka, sebagai seorang pendidik, saya harus sentiasa mengikuti alur perubahan dunia dan menyesuaikan perubahan tersebut dalam pengajaran saya di dalam kelas kelak. Begitu banyak ilmu yang telah saya pelajari daripada sesi wawancara ini. Saya sangat menghormati IGP Bidang Puan Maliza Ma'had dan IGP bukan bidang Puan Salimah binti Arifin karena mempunyai pengalaman yang sangat mendalam sebagai seorang pendidik dan sudi untuk menasihati kami sebagai guru perantis agar menjadi insan guru profesional di kemudian hari. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada pensyarah kursus ini yaitu Dr. Zulkifli bin Haji Yaakob karena memberikan saya peluang untuk melakukan wawancara bersama kedua-dua IGP tersebut. Terima kasih juga untuk rekan-rekan seperjuangan saya, terutama sekali ahli kumpulan 2 atas kerjasama yang diberikan di sepanjang sesi wawancara ini berlangsung. Sekian dan terima kasih.